bertemu kembali. Salam manis, salam ceria buat anda sekalian. Sekarang saya akan menghuraikan bintang dari perspektif sains. Bintang jika dihuraikan dari sudut saintifik amat berkait rapat dengan ilmu falak atau lebih dikenali dengan ilmu astronomi, iaitu ilmu kaji bintang. Astronomi dari segi etimologi membawa maksud peraturan bintang, law of the stars. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Apabila debu dan gas berkumpul, daya gravitinya meningkat dan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat dan membentuk berbola gas. Apabila berbola gas mempunyai daya terhadapkan graviti yang tinggi, tekanan meningkat menghasilkan suhu tinggi sehingga berlaku perlakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan helium, haba dan cahaya. Bintang biasanya dikelaskan melalui spektrum cahaya yang dihasilkan. Ini akan menentukan warna nyalaan bintang, suhu, kecerahan, saiz, jisim, ketumpatan dan komposisi kimianya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah bintang matahari pada jarak purata 149,680,000 kilometer. Gugusan bintang pula dikenali sebagai zodiak ataupun buruj, terdiri daripada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Dalam ayat 97 surah Al-An'am menyebut bahawa gugusan bintang ini menjadi petunjuk kepada mereka yang sesat di darat dan di laut. Ilmu astronomi merupakan ilmu yang berkait rapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu petunjuk kepada mereka yang sesat di darat dan di laut. Kerana astronomi merupakan cabang sains yang merangkumi pemerhatian atau pencerapan dan penjelasan mengenai perkara yang berlaku di luar bumi dan atmosfera bumi. Astronomi juga sering dikaitkan dengan astrofizik. Astrofizik merupakan salah satu cabang astronomi yang melibatkan fizik alam semesta, termasuklah ciri-ciri fizikal iaitu keamatan, ketumpatan, suhu dan komposisi kimia bagi objek samawi seperti bintang, galaksi dan medium antara najam serta interaksi mereka. Kewujudan data cerapan yang jitu, kebanyakannya dari cerapan Tycho Brahe, membolehkan kajian terhadap penjelasan bagi perlakuan objek yang dicerap. Selepas Isaac Newton menerbitkan bukunya Philosophia Naturalis Principia Mathematica, pelayaran maritim telah berubah. Bermula sekitar 1670-an, seluruh dunia telah dikira dengan menggunakan peralatan latitude moden dan jam yang terbaik ketika itu. Keperluan pelayaran itu lantas menyediakan panduan bagi pencerapan dan peralatan astronomi yang lebih tepat dan menyediakan lebih banyak latar belakang data bagi saintis. Sekitar 3000 sebelum Masihi, orang-orang Cina mula menggunakan kiraan tahun yang terdiri daripada 365 hari yang membolehkan mereka menghasilkan takwim. Ia tidak penting pada mereka sama ada matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. 365 hari setahun adalah tepat dalam kedua-dua kes. Para astronomi Maharaja Cina menghasilkan takwim yang boleh diharap dan mampu menjangkakan bila gerhana akan berlaku. Selain daripada merakamkan kejadian menakjubkan seperti gerhana dan komet, termasuk menghasilkan takwim yang boleh digunakan, orang-orang Cina tidak memajukan astronomi. Orang-orang Mesir purba sebaliknya terbukti amat mahir mengukur kedudukan bintang yang kelihatan dan mereka menyusun piramid agung mereka yang terkenal menurut apa yang ketika itu adalah bintang utara di langit. Ia adalah penting kerana ia memberikan petunjuk kepada usia piramid itu sendiri. Para penonton sekalian, bumi sebenarnya bukanlah sfera bulat yang sempurna. Ia lepil sedikit. Oleh itu, bahagian zon khatulistiwa tersembur keluar dan ukuran garis diameter melalui kutub adalah 26 batu lebih pendek berbanding garis pusat melalui khatulistiwa. Matahari, bulan dan badan lain menarik bonjolan ini dan ini menjadikan paksi bumi kelihatan beroleng dengan amat perlahan
seperti gasing yang hendak jatuh. Ini menghasilkan kesan yang dikenali sebagai liukan. Titik utara membentuk pusingan di langit dan bergerak agak banyak semenjak piramid agung dibina. Astronomi sedang berkembang. Bintang-bintang dibahagikan kepada buruj khusus. Pencerapan bermula di serata tempat dan takwim semakin diperbaiki. Konklusinya, adakah kita pernah terfikir bahawa informasi ini sesungguhnya telah lama diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, namun dijumpai sekitar kurun ke-16 dan masih diteruskan pengkajiannya sehingga ke hari ini. Ini merupakan bukti rubaniah Al-Quranul Karim dan kenabian Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima ilmu wahyu terakhir ini dengan begitu sempurna dan terperinci hampir berabad yang lalu, di mana masyarakat ketika itu tidak mungkin mengetahuinya. Maha suci Allah. Saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan kata-kata Ibnu Ya'fir, "Wulidtu biharin najmi yatlu qarinahu وبالقلب قلب الأقرب المتوقد وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".